Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Akhir. Saya dari grup 10. Tajuk yang saya ingin bentangkan hari ini ialah bagaimana manusia diciptakan. Assignment yang saya sediakan ini adalah untuk pensyarah saya yang bernama Ustaz Muhammad Nazri bin Muhammad Zaini. Iaitu assignment ini adalah assignment CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa. Ada 5 topik hari ini yang saya ingin bentangkan. Topik yang pertama ialah pengenalan. Kedua, kejadian manusia mengikut agama Greek purba. Ketiga, proses selepas manusia diciptakan. Keempat, perbandingan agama Greek dan agama Islam. Dan kelima, kesimpulan. Topik pertama, pengenalan. Manusia iaitu dari istilah saintifik, Homo sapien adalah spesies primata yang paling meluas dan banyak. Manusia ini mempunyai bipedalism dan otak yang besar dan kompleks. Menurut Plato, asal kewujudan manusia ini mempunyai dua kewujudan, iaitu di alam idea dan di alam nyata. Manusia berasal daripada dunia idea. Oleh itu, hidupnya di dunia hanya bayang-bayang sahaja. Di sanalah manusia memperoleh kepuasan dan kebahagiaan yang sempurna. Menurut Aristotle ini berlawanan teorinya dengan Plato, iaitu kewujudan manusia sebenarnya adalah di alam indera, iaitu di dunia nyata. Aristotle ni dia menentang teori dunia idea dan tidak menerimanya sebagai realiti kerana tidak membuktikan secara empirikal. Tidak dibuktikan secara empirikal ni melalui pemerhatian, iaitu tidak dibuktikan melalui kaedah sains. Artinya, seorang manusia adalah manusia yang sedang berada dalam dunia nyata ini. Semua benda yang wujud akan mati kecuali roh yang akan terus ada setelah manusia meninggal dunia. Dalam kajian agama Greek purba, konsep agama Greek purba boleh dikatakan agama Greek purba ini diklasifikasikan sebagai agama politeistik. Politeistik ni bermaksud mereka percaya kepada berbagai dewa banyak, ataupun boleh dikatakan percaya kepada banyak Tuhan. Dalam agama Greek purba ini dikatakan mempunyai dewa Olimpik dan dewi Olimpik. Terdapat 12 dewa dan dewi Olimpik, termasuk Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Ares, Aphrodite, Hephaestus, Hermes, Hestia dan Dionysius. Masuk pula kepada itu topik yang kedua, kejadian manusia mengikut Greek purba. Kejadian manusia mengikut Greek purba. Yang pertamanya, dewa Prometheus ni dia membentuk manusia dari lumpur. Iaitu kemudiannya Athena ini menghirup kehidupan ke dalam tanah liatnya. Seorang dewa dan seorang dewi ditugaskan dalam menciptakan manusia. Dewa Prometheus mengangkat kepala mereka dan memberi mereka kepercayaan untuk melihat langit. Dewi Athena memberi mereka semua kualiti mental dan Hermes memberi mereka keadilan dan hati nurani. Ini boleh dikatakan bahawa Prometheus ini dia membantulah banyak manusia dalam memberi kepercayaan
manusia ni untuk hidup. Dan Athena ni dia memberi mereka kualiti mental. Dan Hermes ni dia memberi hati yang nurani kepada manusia. Okey, terdapat 3 jenis manusia yang telah diciptakan oleh dewa tersebut. Antaranya lelaki, wanita dan androgynous. Okey, androgynous ni dia manusia yang unik sikit. Iaitu manusia yang bergabung antara lelaki dan perempuan. Androgynous ni ciri-ciri dia mempunyai 2 kepala, 2 kaki dan 2 tangan. Badan mereka ini bercantum 2. Okey, kemudian Prometheus ni dia memberi tugasan kepada Epimetheus dengan memberikan pelbagai ciri dan kebolehan kepada makhluk yang hidup di planet. Dalam hal ini, Epimetheus memberikan kelebihan kepada makhluk lain dan tidak meninggalkan apa-apa kepada manusia. Dalam hal itu juga, atas sifat Prometheus yang menyayangi manusia, dia membantu manusia untuk membangunkan keupayaan mereka untuk hidup. Tiga poin kosong, iaitu topik yang ketiga, proses selepas manusia diciptakan mengikut Greek purba. Okey, yang pertamanya, apabila Zeus menghukum manusia, Zeus memerintahkan dewa Hermes memberikan hati yang menipu dan lidah yang berbohong kepada manusia. Sebelum ini, manusia boleh dikatakan tidak mempunyai sifat-sifat tersebut. Selepas diberikan sifat-sifat tersebut, kehidupan manusia menjadi porak-poranda disebabkan perkara yang luar biasa itu terjadi. Dalam hal itu, balang Pandora ini boleh katakan balang Pandora ini ataupun kotak Pandora, boleh katakan Pandora ini adalah seorang wanita yang bernama Pandora. Wanita ini dicipta oleh Hephaestus, iaitu Zeus memerintahkan Hephaestus mencipta wanita yang paling cantik, iaitu Pandora. Pandora tersebut dihadiahi balang misteri. Pandora dihantar oleh Zeus untuk hidup bersama manusia. Balang misteri dibuka oleh Pandora menyebabkan kejahatan tersebar di seluruh dunia. Okey, Pandora ini dihadiahkan balang misteri ini oleh Zeus. Balang misteri ini mempunyai pelbagai kejahatan, pelbagai benda yang negatif lah. Okay, contohnya kejahatan ni boleh dikatakan bencana, penyakit, wabak. Atas sebab kenapa Pandora buka ini disebabkan dia berasa muskil ataupun rasa ingin tahu apa yang ada di dalam balang misteri tersebut. Kotak Pandora tersebut ataupun kotak yang dipegang oleh Pandora tersebut, balang misteri itu hanya boleh dibuka oleh Pandora sahaja. Kemudiannya Zeus menghukum Prometheus. Disebabkan atas sebab Zeus marah kepada Prometheus tentang 3 perkara tersebut, Zeus menghukum Prometheus, iaitu menculik Prometheus ni dan membawanya ke pegunungan Caucasus dan merantainya dengan rantai belian. Di sana juga dia diseksa di siang dan malam, iaitu seekor elang yang besar mengoyakkan hatinya. Prometheus tidak terikat, iaitu Prometheus diberikan 2 pilihan untuk terbebas daripada siksaan ini. Yang pertamanya,
dia perlu memberitahu bahawa siapa yang ibu kepada anak-anak tu yang mengkhianati dia ataupun yang ingin menjatuhkan tahtanya sebagai panggil ketua kepada dewa. Pilihan yang kedua, seorang yang kekal hidup abadi perlu menjadi sukarela mengorbankan diri mereka kepada Prometheus. Dan pilihan yang kedua, seorang manusia mesti menjadi orang yang membunuh orang untuk membebaskannya dari siksaan. Dalam hal ini, Chiron dan Centaur bersetuju untuk mati kepada Prometheus, dan Hercules bersetuju untuk membunuh orang itu dan melepaskan Prometheus daripada siksaan. Topik yang keempat, perbandingan agama antara agama Greek dan agama Islam. Itu perbandingan mengenai penciptaan manusia. Berdasarkan agama Greek, manusia diciptakan oleh dewa dan dewi yang bernama Prometheus dan Athena. Dewa Prometheus mencipta manusia daripada lumpur, dan dewa Athena memberi kuasa kehidupan atau menghirup kehidupan ke dalam manusia untuk menghidupkan mereka. Terdapat 3 jenis manusia yang diciptakan oleh dewa dan dewi ini: lelaki, perempuan, dan androgynous. Androgynous ni iaitu gabungan lelaki dan wanita, mempunyai 2 kepala, 2 tangan dan 2 kaki. Menurut agama Islam pula, berdasarkan agama Islam, boleh katakan bahawa penciptaan manusia asal-usul manusia ni boleh dikatakan adalah asal-usul penciptaan manusia adalah Nabi Adam alaihissalam, iaitu manusia pertama yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini boleh dikatakan dalam surah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Proses penciptaan manusia melalui agama Islam dapat dijelaskan dalam Al-Quran. Terdapat 5 tahap manusia diciptakan, iaitu melalui ayat, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, iaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu jadikan tulang belulang, dan tulang belulang itu kami jadikan segumpal daging. Kemudiannya kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Masuk kepada kesimpulan. Masing-masing agama mempunyai konsep mereka sendiri. Agama Islam dan Kristian percaya bahawa Tuhan mereka mencipta mereka daripada tanah dan dibentuk sesuai dengan gambaran Tuhan dan diberi nafas kehidupan. Seorang yang percaya kepada Tuhan ialah seorang yang percaya bahawa Tuhan adalah pencipta mutlak langit dan bumi. Daripada apa yang saya pelajari tentang agama Greek purba ini, dapat saya simpulkan manusia adalah sebaik-baik ciptaan kerana dikurangkan akal fikiran. Kita seharusnya bersyukur dengan segala kurniaan daripada pencipta kita. Sesungguhnya setiap kejadian ada kepentingannya. Contohnya, kita sebagai manusia dipertanggungjawabkan untuk mentadbir alam ini dengan sebaiknya. Dengan adanya akal fikiran, manusia boleh melakukan sesuatu yang rasional berbanding makhluk lain di muka bumi ini.
Ini je daripada saya. Sekian, terima kasih.